Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan PMP kita. Okey, hari ini kita tengok masih lagi dalam fungsi kuadratik, tetapi kita mau mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Apakah maksud hubungan banyak kepada satu? Okey, sebelum ni hubungan banyak kepada satu ni kita belajar dalam tajuk MX. Tetapi pada silibus KSSM kita belajar dalam tajuk bagi matematik moden. Kita tengok apakah maksud dia. Kita tengok pelajar ni dia tanya apa. Apa yang dia tanya? Cikgu, sebelum ni kami telah belajar ungkapan kuadratik dan tajuk baru sekarang adalah fungsi kuadratik. Okey, sebelum ni kita telah belajar ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik AX kuasa 2 tambah dengan BX tambah dengan C. Okey, tajuk sekarang adalah fungsi kuadratik. Apakah beza fungsi kuadratik dan ungkapan kuadratik? Okey, ungkapan kuadratik cikgu ni bagi tahu. Ungkapan kuadratik okey, boleh ditulis seperti ini. AX kuasa 2 tambah dengan BX tambah dengan C. Okey, dia tidak mempunyai sama dengan. Ini adalah ungkapan kuadratik. Tetapi fungsi kuadratik, okey, fungsi kuadratik dia ada macam ni. Okey, fx sama dengan. Dia ada mempunyai tanda sama dengan sebagai perwakilan bagi persamaan. Sama juga kita panggil persamaan kuadratik pun boleh, persamaan kuadratik pun boleh. Dia ada tanda sama dengan. Yang ni tiada, yang ni ada. Itu saja beza dia. Okey, seterusnya. Hubungan dia ada 4 jenis. Hubungan ada 4 jenis, iaitu hubungan satu kepada satu, hubungan satu kepada banyak, banyak kepada satu dan banyak kepada banyak. Tetapi fungsi kuadratik kita ada hubungan banyak kepada satu. Apa itu dikatakan hubungan banyak kepada satu ni? Okey, kita nak tahu apakah maksud dia hubungan banyak kepada satu ni. Hubungan banyak kepada satu ni bermaksud dia mempunyai nilai X yang berlainan tetapi mempunyai nilai Y yang sama. Okey, tidak faham juga? Okey, tidak faham juga kita tengok dalam koordinat. Okey, ini adalah contoh koordinat. Okey, contoh koordinat di sini. Jika kamu perhatikan di sini. Okey, jika kamu perhatikan di sini, dia kata mempunyai X yang berlainan. Okey, koordinat kita ada nilai XY, betul tak? Ni nilai X dan yang ni adalah nilai Y. Sama juga di sini adalah nilai X dan yang ni adalah nilai Y. Okey, jika kita perhatikan di sini, okey, kamu perhatikan di sini, nilai Y dia. Okey, nilai Y di sini adalah, nilai X di sini adalah 2. Dan nilai di sini X adalah 6. Okey, 2 dengan 6 ni lain. Tetapi dia mempunyai nilai Y yang sama. Iaitu sini yang pertama 5, yang kedua 5. Okey, apabila dia mempunyai nilai Y yang sama, ini kita panggil hubungan banyak kepada satu. Ada banyak nilai X tetapi ada satu saja nilai Y. Sama juga di sini, mempunyai X yang berlainan tetapi Y yang sama. Itu maksudnya fungsi hubungan banyak kepada satu. Banyak nilai X tetapi nilai Y yang sama. Okey, ini bermaksud. Okey, maksudnya mempunyai nilai X, nilai objek yang berlainan tetapi imej yang sama. Maksudnya apa? Okey, X ni sebenarnya adalah nilai objek. Okey, kita tengok XY. XY, koordinat ini, koordinat XY ni, X sebenarnya adalah okey, X sebenarnya di sini adalah objek. Dan Y ini adalah imej. Okey, X objek, Y imej. Okey, dia berkongsi nilai imej. Okey, imej dia sama. Okey, imej dia sama. Okey, bila imejnya sama, ini kita panggil hubungan banyak kepada satu. Okey, tak faham tak apa, kita tengok graf ya. Lepas ni baru kamu faham sedikit. Okey, kita tengok. Kita mahu mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Kita tengok macam mana mahu tengok dalam bentuk graf. Okey, persamaan yang pertama. Okey, ini persamaan yang pertama. Kita tengok contoh A, fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah dengan 4x tambah dengan 1. Okey, kita tengok. Dalam bentuk koordinat, apa yang akan jadi? Okey, kita tengok bentuk yang pertama. Contoh hubungan banyak dengan satu dalam bentuk graf. Okey, ini dalam bentuk graf. Kita tengok bentuk graf yang pertama. Okey, kita ada nilai X. Tengok yang warna kuning ni dulu, warna kuning. Nilai X, di sini X-nya, tengok nilai X, maka tengoklah paksi X. Paksi X, nilai X. X di sini 1, di sini 3. Okey, bila kita garis dan apabila kena graf. Okey, bila kena graf kita ke tepi. Garis guna pembaris. Bila terkena dengan graf pergi ke paksi Y.
Sama juga dengan 3, kamu garis. Bila terkena graf, pergi ke paksi Y. Bila kamu pergi ke paksi Y, di sini kamu akan dapat 4 yang sama. Maknanya di sini titik persilangan kamu dan di sini titik persilangan kamu. Kamu akan dapat koordinat di sini adalah 1, 4, X1 dan Y4. Di sini X-nya 3, Y-nya tengok di paksi Y ni. Fx ni juga adalah nilai Y. Sama saja. Fx ke Y ke sama saja. Okey, dan nilai 4. Sama juga. 1, 4, 3, 4. Maknanya dia mempunyai nilai Y yang sama. Apabila nilai Y yang sama, yes, nama dia adalah hubungan banyak dengan 1. Okey, sekarang kita tengok contoh koordinat yang berwarna biru pula. Yang berwarna biru ni kita ada dua, tengok nilai X. X kosong, garis, kena graf. 4 garis kena graf, kemudian pergi tepi, kamu akan dapat di sini Kamu akan dapat tempat persilangan, ada 2 tempat persilangan. Kita baca koordinat X kosong, Y dia sini 2 jadi di sini 1. Kosong 1, X 4, Y-nya 1. Okey, kita ada 2 koordinat. Cuba perhatikan yang warna biru ni juga sama. X dia lain. Tapi nilai Y dia sama. Apabila nilai Y sama, hubungan dia adalah hubungan banyak kepada 1. Okey, contoh seterusnya, graf yang kedua. Graf kedua ni graf senyum. Sama juga, kita tengok yang warna kuning duluan. Okey, garis. Okey, yang warna kuning kita ada 2. Kita ada 2. 6 dengan 0 dengan 3. Okey, garis kena graf, dapat ke sini. Sama juga garis kena graf kena sini. Okey, kemudian dapat nilai Y. Y di sini berapa? Y di sini adalah 2. Kalau di sini 4, di mana di sini 2. Maknanya di sini koordinat dia, baca koordinat. Koordinat mesti mula dengan X, kemudian Y. X dia adalah 0, Y dia adalah 2. X dia adalah 3, X. Y dia adalah 2. Okey. Tengok di sini, Y dia juga adalah sama. Bila sama, hubungan banyak dengan 1. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Tengok yang berwarna biru. X-nya negatif 1, garis, kena graf sini. Okey, pergi ke tepi, pergi ke paksi Y. Ini paksi Y, nilai Fx ni juga nilai Y, dapat 6. Okey, 4, garis, kena graf. Bila kena graf, pergi ke paksi Y. Pergi ke paksi Y, kamu akan dapat koordinat di sini negatif 1, 6 dan 4, 6. Apa yang kamu perhatikan? Sama juga kan? Nilai Y dia adalah sama. Bila nilai Y dia sama, ini adalah hubungan banyak dengan 1. Boleh faham sudah dalam bentuk graf? Hubungan banyak kepada 1 ni dia punya Y dia sama. Biarlah X dia tak apa lain pun. Tetapi dia mempunyai Y ataupun image yang sama. Dan objek yang berlainan. X, Y. X adalah image dan Y adalah objek. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh lagi. Okey, kita tengok mengenal bentuk graf. Kita sudah kenal tadi kan? Kita sudah kenal tadi graf kuadratik. Hubungan banyak kepada 1. Okey, sekarang kita mau tengok apakah bentuk graf persamaan kuadratik. Kita sudah ada persamaan. Ini persamaan kita ni. Fx sama dengan ax kuat, ax kuasa 2 plus bx plus c. Okey, ini persamaan kita. Okey, kita ada 2 bentuk graf. Kita ada 2 bentuk graf. Dan bentuk graf ini ditentukan oleh nilai A. Okey, ditentukan oleh nilai A. Apa maksud dia? Ditentukan oleh nilai A. Jika nilai A ini negatif. Jika nilai A ini negatif, contohnya nilai A adalah negatif 4. Ataupun nilai A adalah negatif 5. Contohnya persamaan negatif 5x kuasa 2 tambah dengan 3x tambah dengan 4. Okey, fx di depan. Okey, apabila nilai A dia sama dengan negatif, bentuk graf yang kamu lukis mesti bentuk masam. Bentuk masam. Itu maksudnya A lebih kecil daripada 0. Okey, dan bentuk yang kedua adalah graf dia melengkung juga.
Tetapi di sini dia senyum. Apa maksud dia senyum ni? Dia senyum apabila nilai A dia positif. Okey. Di sini kita sudah tengok nilai A dia adalah negatif 5. Okey. Bagi graf yang senyum ni, contohnya A X kuasa 2 tambah dengan 4X tolak dengan 2. Nilai A dia ini positif. Lebih besar daripada kosong lah. Mana A lebih besar daripada kosong. 3 ke 4 ke. Apabila dia positif, dia akan jadi senyum. Tetapi apabila dia negatif, dia akan jadi masam. Maksudnya jahat. Jahat masam lah. Kalau dia baik, dia senyum. Okey, itu maksudnya. Ada dua bentuk graf je. Jangan pula kamu pergi lukis graf macam ni. Graf kuadratik. Graf kuadratik mesti senyum ataupun masam. Dua bentuk ini sahaja. Tiada bentuk lain. Okey. Jadi kita tengok seterusnya. Okey, seterusnya. Apakah titik maksimum dan titik minimum bagi satu graf kuadratik? Okey. Titik maksimum dan titik minimum graf kuadratik bergantung kepada titik yang paling bawah ataupun titik yang paling atas. Okey, contohnya. Okey. Di sini graf dia adalah graf senyum ke masam ni. Okey. Di sini dia melengkung. Apabila dia melengkung, ini adalah graf masam. Graf masam apabila nilai A dia negatif. Bila A dia ataupun yang mempunyai kuasa tertinggi dia adalah negatif. Okey, dia mempunyai titik atas. Apabila mempunyai titik atas, kita panggil namanya adalah titik maksimum. Apabila dia mempunyai titik yang paling atas, kita panggil titik dia adalah titik maksimum. Okey, jika kita belah kepada dua. Okey, yang ni cikgu garis ni, yang warna hijau ni cikgu garis. Okey, belah kepada dua. Kita bahagikan di tengah-tengah. Garis pembahagi di tengah-tengah ini adalah paksi simetri. Apa maksud simetri ni? Dia mempunyai bahagian yang sama. Kedua-dua bahagian yang sama. Okey, ingat sekali lagi. Bagi graf yang masam, dia ada titik yang paling atas. Titik yang paling atas ni kita panggil namanya adalah titik maksimum. Okey, seterusnya bagi graf senyum. Bagi graf senyum, dia mempunyai titik yang paling bawah. Titik yang paling bawah ni kita panggil namanya adalah titik minimum. Apa maksud titik minimum? Titik minimum adalah titik yang paling bawah. Bila dia paling bawah, itu kita panggil namanya titik minimum. Dan garis pembahagi di tengah-tengah ni sama juga kita panggil namanya adalah paksi simetri. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Mencari titik maksimum dan minimum. Okey. Dan persamaan simetri bagi graf fungsi kuadratik. Okey, contoh. Ini graf yang pertama. Okey, kita mau cari dia punya paksi simetri. Macam mana mau cari paksi simetri? Pertama sekali kamu mesti pastikan dia bahagian sama banyak. Okey, cuba kita tengok yang di sini. Okey, bahagian. Kalau di sini ada satu. Di sini pun mesti sama. Dan garis yang di tengah-tengah ni. Okey, di sini sama kan? Dia punya bilangan yang di sini kan? Bila di sini kita boleh buat garis dia. Mesti buat garis. Okey, buat garis di sini. Ini namanya paksi simetri. Bila paksi simetri, mau tulis jawapan dia, kamu mesti tulis jawapan dia. Dia menyentuh pada paksi apa ni? Pada paksi X. Okey, kamu mesti menyentuh pada paksi tulis X. X sama dengan berapa? Dia sentuh di mana? Dia sentuh di 1. Jadi jawapan dia, persamaan paksi simetri kamu boleh tulis. Kamu kena tulis jawapan dia adalah X sama dengan 1. Okey, seterusnya. Itu adalah paksi simetri. Kita mahu tengok dia punya titik maksimum. Titik maksimum adalah titik yang paling bawah ni. Ini. Di sini yang paling bawah ni. Okey, kita tengok yang paling bawah. Di sinilah yang paling bawah ni. Jadi macam mana mahu baca dia punya titik? Okey, pertama sekali bila kata titik mesti ada nilai X dan nilai Y. Apakah nilai X dia? Nilai X dia adalah negatif 1 ni. Nilai X ni. Tengoklah paksi X. X dia adalah negatif 1. Kemudian apakah nilai Y? Y pergilah ke paksi Y. Y dia berapa? Y dia adalah juga... salah saya. Okey, salah. Okey, pada paksi X, nilai dia di sini adalah 1. Tulislah 1. Y dia berapa? Y dia adalah negatif 1. Itu koordinat bagi titik... maksimum ke minimum ni, di atas ke bawah. Okey, bila dia berada di bawah namanya adalah titik. Okey, titik minimum. Jadi titik dia macam ni. Okey, seterusnya. Kita sambung ya selepas ni.